Boleh. Boleh ingat lagi tak? Kita berhenti kat mana? Kan semua dah lupa lah. Berhenti Dia cerita dekat sampai Dah sekali itu halapan. minta maaf, saya tak jelas. Orang tengah Australia, orang tengah Rasulullah dengan Orang tengah Rasulullah. dengan Okay. lepas tu Ustaz ada mention tu unta Rasulullah tu yang nama apa? Al-Qaswa. Al-Qaswa, ya. Okay, baik. Berhenti kat situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan daripadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon keampunan daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan perbuatan kita. Wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada segala kejahatan perbuatan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala pertemukan lagi di dalam pertemuan yang sangat dirindukan, yang dihiasi dengan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang sebahagian daripada orang kita lihat mereka ini dia beriman kepada Al-Quran, tetapi dia tidak beriman kepada Rasul kerana menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka imannya tidak sempurna dan barangkali boleh merosakkan akidah dia. Dan keimanan tersebut benda-benda yang gaib. Hatta Rasulullah itu memang hiduplah, pernah ada sebelum daripada ni 1400 tahun yang lama dahulu. Tetapi bagaimana kita nak tahu benda yang lalu tidak lain dan tidak bukan melainkan daripada khabar-khabar. Seperti mana sirah-sirah nabawiyah untuk menanamkan lagi ketakwaan dan keimanan kita lah kepada sesuatu benda yang gaib yang tidak diketahui oleh kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan cara untuk menambahkan lagi cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mendengarkan kisah-kisah sirah-sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita berada di dalam peristiwa Hudaibiyah. Minggu yang lepas kita dah cerita peristiwa Hudaibiyah ni dia berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah. Bila mana Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bergerak ke kota Mekah Al-Mukarramah pada ketika itu ingin melaksanakan umrah. Dan berlakulah sedikit perkara bila mana orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ketika mana dalam perjalanan Nabi menuju ke kota Mekah ada halangan-halangan ataupun boleh kita panggil sebagai roadblock lah, yang pada ketika itu diketuai oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu yang mengetuai 200 tentera berkuda musyrikin Quraisy Mekah. Di jalan utama Nabi SAW nak menuju ke kota Mekah. Maka selepas daripada itu untuk mengelakkan daripada bertembung dengan tentera-tentera Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu,
untuk mengelakkan daripada peperangan dan pertumpahan darah ketika mana Nabi SAW dan para sahabat di dalam keadaan berihram, maka Nabi ikut jalan belakang, ikut jalan kampung. Bila ikut jalan belakang, jalan kampung, jalan tersebutlah yang melalui Hudaibiyah ataupun sekarang ini dikenali sebagai Masjid Hudaibiyah. Okey, bila mana Nabi melalui Hudaibiyah, tiba-tiba unta Nabi SAW yang namanya Al-Qaswa berhenti mengejut di situ. Terduduk, sahabat-sahabat cuba gerakkan Al-Qaswa tapi Al-Qaswa tak mau bergerak. Sehingga kan sahabat-sahabat Nabi kata pada Rasulullah, apa dah jadi dengan Qaswa ni, tak mau dengar cakap kita. Lalu Nabi kata sesungguhnya Qaswa ni telah diberhentikan oleh yang mana telah memberhentikan tentera Abrahah bergajah pada satu ketika dahulu. Siapa yang berhentikan? Allah Azza wa Jalla. Nak beri petunjuk pada Nabi untuk duduk dulu dekat situ, rehat dulu dekat situ. Dan berdekatan dengan tempat Rasulullah SAW berhenti, ada satu kolam air ataupun sumber air lah. Ada kata mata air, ada kata perigi, wallahu alam. Tempat tersebut ada, tapi kerajaan Saudi halang kita untuk pergi ke sana. Supaya apa? Untuk mengelakkan daripada takut-takut sebahagian daripada jemaah-jemaah negara lain melakukan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah mereka sendiri ketika mana mereka datang melaksanakan umrah. Jadi bila sahabat-sahabat sama 1,400 orang pada ketika itu ambil air di sana, air tersebut pun berkurang. Menyebabkan mereka pun mengadu kepada Nabi SAW akan hal tersebut. Maka Nabi SAW sendiri memacakkan, meminta sahabat untuk pacakkan anak panah Rasulullah. Nabi keluarkan anak panah dia, beri pada sahabat untuk cocok di tengah-tengah sumber air kolam tersebut, dan dengan mukjizat Nabi keluar air yang sangat banyak. Kita rumah kita kalau tak ada air, kalau ada panas sekali pun jangan duk pacak, tak payah lah. Ini mukjizat Nabi, bukan sunnah. Kadang kita kena bezalah. Sunnah, mukjizat. Okey, beza tu. Mukjizat tu hanya pada Nabi SAW dan sebahagian daripada orang-orang yang soleh, Allah Ta'ala kurniakan dia karamah seolah-olah macam mukjizat lah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi bila dah berhenti kat sana, Nabi pun terfikirlah, kata kat sahabat-sahabat, kita kena hantar utusan. Jumpa dengan orang musyrikin Quraisy Mekah, bagi tahu yang kita mai ke Mekah ni untuk umrah, bukan untuk perang. Jadi mula-mula Nabi pilih Budail bin Warqa radhiyallahu anhu. Dan dia ni pun berasal daripada kabilah Bani Khuza'ah. Okay. Kalaulah kita jumpa ada orang Arab nama dia Al-Khuzai di belakang dia, dia merujuk kepada kabilah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah dengan orang musyrikin Quraisy Mekah ada pertalian yang sangat baik. Sebab tu Nabi hantar dia ni, keselamatan dia lebih terjamin lah berbanding menghantar orang yang daripada kabilah yang lain. So Budail bin Warqa bila mana sampai saja dekat sana, dekat Mekah, dia pun bagi tahu pada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, kami mai ke Mekah ni untuk umrah, bukan untuk perang dan sebagainya. Tetapi orang-orang musyrikin Quraisy Mekah tak percaya kata-kata Budail bin Warqa. Menyebabkan mereka sendiri yang menghantar utusan mereka untuk berjumpa dengan Nabi. Jadi utusan pertama yang dipilih oleh Nabi SAW pada ketika itu, yang dipilih oleh orang musyrikin Quraisy Mekah untuk berjumpa dengan Nabi pada ketika itu, namanya adalah Miqras ibn Hafs. Jumpa nama ya? Miqras ibn Hafs. Ini utusan pertama. So Miqras bila jumpa dengan Nabi, dia kata, kenapa mai ke Mekah ni? Kami kata kami datang untuk umrah. Cuma sebahagian meriwayat mengatakan bahawasanya bila Miqras datang menuju jumpa Nabi, Nabi nampak daripada jauh, Nabi kata sesungguhnya dia ini seorang yang pengkhianat. Tak tahulah ada tak dalam buku kita. Tapi sebahagian riwayat kata macam itulah. Nabi nampak daripada jauh, Nabi kata dia ni orang yang suka mengkhianati orang lah. So bila dah tahu yang kedatangan dia Nabi ke Mekah untuk umrah, dia pun patah balik semula jumpa dengan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Bagi tahu hal yang sama, kedatangan Nabi ke kota Mekah untuk umrah
bukan untuk perang. Aku dah jumpa Nabi dah. Dia kata macam tu. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy Mekah tidak mempercayai kata-kata Miqras ibn Hafs. Menyebabkan mereka menghantar utusan yang kedua pula untuk jumpa dengan Nabi. Namanya adalah Al-Hulais ibn Al-Qamah. Al-Hulais ibn Al-Qamah, dia berasal daripada kabilah Bani Kinanah. Ada mana Bani Kinanah, sebut Bani Kinanah, dia ada kaitan dengan Nabi jugalah. Kalau kita tengok susu galuh atuk-atuk Nabi kata, ada nama dia Bani Kinanah. So Al-Hulais ibn Al-Qamah, bila datang saja menuju Hudaibiyah, Nabi nampak daripada jauh. Nabi kata dia ini seorang yang mengagung-agungkan ibadah korban, binatang korban. Dan dalam riwayat mengatakan memang waktu Nabi bawa umrah pada ketika itu, daripada kota Madinah, Nabi bawa dah siap-siap binatang-binatang, unta dan kambing dan sebagainya. Dan ditanda dah untuk dikorbankan. Kalau sahabat-sahabat kena dam dan sebagainya, boleh terus selesaikan. Ni pada zaman tu lah. Kalau kita tokek kambing sekali pun, ada kambing, ada kandang kambing besar kat Malaysia, waktu bawa umrah tak payah bawa kambing lah. Kata nak ikut sunnah, tidak lah. Okay, yang ni waktu zaman tu, daripada ada harta dan boleh mudah untuk bermusafir dan sebagainya, bawa kambing siap-siap, unta siap-siap, kalau kena dam dan sebagainya, boleh terus selesaikan. Jadi bila macam tu, Nabi pun kata pada Nabi, Nabi pun kata pada sahabat, lepaskan semua binatang-binatang kita ni supaya mendekati Al-Hulais. So sahabat-sahabat dengar arahan tersebut, mereka lepaskan dan binatang-binatang tersebut mendekati Al-Hulais ibn Al-Qamah. So bila Al-Hulais melihat binatang-binatang tersebut, dia gembira dah, dia happy dah. Sebab apa? Dia minat benda tu. Jadi dia pun tak sempat jumpa dengan Nabi. Dia terus balik ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dia kata, bersama dengan Rasulullah SAW ada binatang-binatang yang telah ditanda untuk dikorbankan. Dan aku yakin setiap perjalanan yang ada kata binatang-binatang untuk dikorbankan pasti untuk ibadah, bukan untuk peperangan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Al-Hulais ibn Al-Qamah tetap tidak dipercayai oleh orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Ini kali keberapa dah? Kali kedua. Ini masuk yang ketiga pula. Mula-mula tadi Miqras, yang kedua Al-Hulais, dan yang ketiga namanya adalah Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Waktu cerita ni dia belum Islam lagi lah. Sebahagian sahabat-sahabat kita yang pergi umrah baru ni, dia pergi ke Taif, ada satu masjid di sana yang dikenali sebagai Masjid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di sana ada satu perkuburan lama, kita panggil sebagai perkuburan syuhada Taif. Di situ ada 13 orang sahabat Nabi yang dimakamkan di situ syahid ketika mana peperangan di Taif. Salah seorang daripadanya Urwah yang kita nak cerita ni lah. So dalam hal ni, kisah ni dia belum Islam lagi. So Urwah, bila dia jumpa Nabi, bila sampai saja dekat Hudaibiyah, dia kata pada Rasulullah, kata, wahai Muhammad, aku lihat semua sahabat-sahabat engkau ni tidak akan setia dengan kau. Berlakulah peperangan ke, bala bencana ke dan sebagainya, aku yakin semua akan tinggalkan kau. Lari, tak mau jaga kau dan sebagainya. Jadi bila sahabat-sahabat dengar macam tu, mereka panaslah, tak puas hatilah. Dan memang kedatangan Urwah ke sana untuk provoke, nak bagi sahabat-sahabat Nabi marah pada dia supaya berlaku peperangan dan tak jadilah mereka melaksanakan umrah. Jadi selepas daripada tu, bila sahabat dengar macam tu, mereka tak puas hati. Dan yang paling tak puas hati sekali, tak lain dan tak bukan sahabat rapat Nabi lah. Namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So Abu Bakar bangun, dia kata apa? Dalam buku kita dia tulis apa? Tak ada dialog Abu Bakar. Ya ada, apa kamu ingat kami akan meninggalkannya. So dalam tu dialog dia begitulah, apakah kami akan tinggal. Tapi sebenarnya ada kata-kata yang agak kasar juga Abu Bakar bagilah. Dia kata, wahai si penjilat kencing latar.
Kami semua sahabat Nabi tidak akan tinggalkan Nabi. Walau apa keadaan sekalipun kami akan duduk dengan Nabi. So bila dengar macam tu, Lata ni siapa kita dah pernah sebut sebelum ni, antara dua bahala yang terbesar di Kaabah pada ketika itu. Pertama Uzza, kedua Lata. So dia kata, wahai si penjilat kencing Lata, mereka yang menyembah Lata lah, ikut Lata dan sebagainya, kami semua sahabat Nabi akan stay dengan Nabi, setia dengan Nabi walau apa keadaan sekalipun. Jadi bila Urwah dengar macam tu, dia pun tanya, siapa dia ni? Sahabat-sahabat kata, beliau nama dia Abu Bakar. Dengar nama kenal lah, sebab Abu Bakar ni terkenal dengan keturunan yang baik, kekayaan dia sebelum dia masuk Islam sekalipun. Dan dia kata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau sekarang ni aku tak sibuk jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Muhammad, pasti sekarang juga aku pergi jilat air kencing Lata. So dia balas baliklah, berdebat lagi dengan Abu Bakar. Dan setiap kali dia berdialog dengan Rasulullah SAW, apa yang berlaku, dia duk usap janggut Nabi SAW, duk main janggut Nabi. Saja dia buat macam tu, nak timbul kemarahan lah. Sahabat-sahabat tengok marah lah. Yalah, ramai daripada mana? Daripada Mekah. Kami duduk lama dengan Nabi, duduk Madinah, tak pernah main janggut Nabi. Dia daripada mana main janggut Nabi? Jadi yang paling tak puas hati sekali pada ketika tu, ada seorang sahabat Nabi yang berdiri belakang Nabi pada ketika itu, namanya adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Maka diriwayatkan dikeluarkan pedangnya, digunakan tempat pemegang pedang sahaja, dia ketuk tangan Urwah. So Urwah terkejut, dia kata, siapa budak ni? Sahabat-sahabat kata, beliau namanya Mughirah. Dengar nama kenal. Sebab apa? Mughirah ni merupakan anak saudara dia. Dan Urwah kata, hang lupa ke Mughirah, sebelum hang masuk Islam, banyak bunuh orang daripada banyak kabilah, dan akulah yang kena pergi ke setiap kabilah-kabilah tersebut, bayar ganti rugi balik dan sebagainya lah. Mana kata Mughirah ni dulu pernah buat pasal lah dekat kampung-kampung orang, curi barang orang dan sebagainya. Urwah ni lah, pak saudara dia ni lah, duk mai ke setiap kabilah-kabilah tersebut, bayar ganti rugi balik. So bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, sesungguhnya aku menerima keislaman kau, tetapi harta yang telah kau ambil dan sebagainya, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Mana kata Nabi pesan jugalah pada Mughirah, kalau ada harta yang diambil, hak-hak yang diambil perlu dikembalikan semula kepada tuannya. Okey? Dan memang berlaku sebelum dia betul, Urwah kata dia bayar macam pampasan lah, dah bunuh orang, dia ada diyah dia lah. Kita pun dah bincang sebelum daripada ni lah, pada zaman jahiliah pun dah ada dah diyah tersebut. Dibayar ganti rugi di atas kematian yang dilakukan, sama ada bunuh dengan sengaja, bunuh tanpa niat, ataupun tak sengaja lah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi lepas daripada itu, Urwah dah tak tahu dah nak buat macam mana. Nabi marah pada dia, sahabat-sahabat marah pada dia, dia pun balik semula ke Mekah. Dia kata kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, sebelum ni aku dah jumpa dengan macam-macam raja, daripada Rom, daripada Parsi, tapi aku tak pernah jumpa satu ketua yang hebat macam Nabi. Sahabat-sahabat dia sangat setia dengan dia, sangat mengagung-agungkan dia. Dan dia beri perumpamaan lah, kalaulah Muhammad ni meludah, pasti ludah tersebut tidak akan jatuh ke atas tanah. Pasti akan ada yang sambut ludah tersebut. Dan kalaulah Muhammad ni mengambil wuduk, pasti wuduk tersebut tidak akan jatuh ke atas tanah. Pasti kamu akan dapati mereka bergaduh-gaduh, berebut-rebut untuk menyambut ataupun mendapatkan air wuduk Nabi SAW. Ini pada Nabi, Tok Guru ludah jangan ambil lah, jangan duk sambut lah. Tok Guru ambil wuduk, jangan duk ambil lah kat sana, kata berkat dan sebagainya. Kalau dia kata Nabi boleh, samalah macam Tok Guru kami, tak boleh. Nabi tu Nabi, makam dia lebih tinggi lagi daripada siapa-siapa pun. Soleh macam mana, Tok Guru macam mana, wali macam mana pun, dia takkan sampai macam Nabi SAW. Jadi nak hormat pada sang guru, nak cinta dan sebagainya, jangan sampai kita mengagung-agungkan lebih daripada kita mengagungkan Nabi dan Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Jadi perumpamaan yang diberikan ni nak tunjukkan kepada orang musyrikin Quraisy Mekah, kalau kita nak berperang lagi dengan mereka, kita dah lalui dah sebelum ni. Peperangan Badarnya, peperangan Uhudnya, macam-macam peperangan kita dah pergi. Dan kita kalah. Sebab apa? Mereka ni mempunyai kekuatan. Sebab apa? Sebab mereka ni bersatu, sayang pada Nabi, setia pada Nabi. Walau apa keadaan sekalipun. Jadi kita biarkan sajalah Rasulullah dan sahabat-sahabat masuk untuk melaksanakan umrah. Jadi waktu ni geng-geng tua orang-orang musyrikin Quraisy Mekah seolah-olah nak izin dah Nabi SAW masuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Tetapi pada ketika tu geng-geng muda yang semangat nak berperang ni, suka pada peperangan dan sebagainya, diriwayatkan hampir 70 orang pada ketika tu melaksanakan ataupun menyerang, melancarkan serangan ke atas Nabi SAW di Hudaybiyah pada ketika itu, tetapi serangan mereka dapat ditahan oleh seorang sahabat Nabi yang masyhur yang kita dah biasa dengar namanya adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Lalu bila mana berita tersebut sampai pada Nabi, Nabi pun arahkan sahabat-sahabat untuk lepaskan mereka semua supaya mengelakkan daripada orang musyrikin Quraisy Mekah syakwa sangka dan sebagainya nak menebus balik 70 orang tadilah isytihar perang sebab nak dapatkan 70 budak-budak tadi. Jadi Nabi pun fahamlah. Sebab apa? Nabi hantar seorang je. Nabi faham bahawasanya orang musyrikin Quraisy Mekah ni tak faham bahasa lagi. So sebab apa? Nabi hantar seorang je, namanya Budayl bin Warqa. Mereka hantar sampai 3 orang. Hantar sampai 3 orang. Mikras, Hulais dan Urwah. Tak cukup daripada tu. Hantar 70 orang pula serang Nabi kat Hudaybiyah. Tak faham bahasa. Nabi kata tak apa. Kita hantar Umar. So bila Umar dipilih, Umar terkejut. Dia kata, janganlah pilih aku. Kata, macam tak kenal pula Umar ni macam mana. Kalau salah cakap memang dia pancung habis lah. Dan Umar ni pula, dia kata, aku, family aku, saudara mara aku tak ada dekat Mekah. Kalau aku kena tangkap ke dan sebagainya, pasti tak ada siapa yang akan bantu aku, yang akan tolong aku. Sebab ada riwayat, ni guru saya lah, Syekh kami waktu mengajar sirah, dia kata bila mana sampai cerita ni, dia kata ketika mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengisytiharkan bahawasanya dia masuk Islam. Ada 2 peristiwa. Dia isytiharkan dia masuk Islam secara terang-terangan. Waktu ni sahabat orang-orang musyrikin Quraisy Mekah tak berani nak ambil tindakan. Tapi ada juga yang kali kedua bila mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengisytiharkan bahawasanya dia akan pergi berhijrah. Pada ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy Mekah pukul dia teruk-teruk lah. Jadi bila mana pernah berlaku macam tu, ni sebahagian dia kata macam tu lah, kita pernah dengar yang Umar ni sangat berani lah. Tak kenal, bila dia cakap tak ada siapa yang berani nak pukul dia ke, nak kacau dia ke dan sebagainya sebab terkenal dengan kegagahan dia. Cuma Syekh saya kata, di riwayat mengatakan bila mana diisytiharkan dia nak berhijrah, dia kena pukul teruk dengan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Jadi dalam peristiwa Hudaybiyah ni, dia mengambil langkah berjaga-jaga. Takut kena lagi sekali dan sebagainya lah. Dan antara faktor utama kenapa dia tak pergi bukan sebab dia takut, tapi disebabkan saudara mara tak ada kat kota Mekah. Kalau kena tangkap ke, tak ada siapa-siapa yang akan bela Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kata hantarlah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Uthman ni lemah lembut, baik, boleh cakap dengan baik dan sebagainya. Dan family dia, saudara mara dia ramai dekat kota Mekah. Kalau kena tangkap dan sebagainya, ada orang yang akan bela dia dan akan keluarkan dia daripada genggaman tersebut. Maka Uthman pun pergi. Apabila mana Uthman radhiyallahu anhu sampai saja dekat kota Mekah Al-Mukarramah, pada ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy Mekah menawarkan kepada Uthman untuk tawaf terlebih dahulu. So Uthman menolak tawaran tersebut. Kita lah kalau memang dah tak boleh buat umrah, contohlah musim sekarang macam sebelum ni corona, tak ada siapa pun boleh buat umrah. Tapi orang bagi kita boleh buat tawaf dan sebagainya. Seorang je saja tawaf, siapa tak mahu. Tapi waktu tu Uthman tak, walaupun tak ada siapa boleh tawaf pada ketika tu, dia kalau boleh aku nak tengok Nabi tawaf terlebih dahulu baru aku tawaf lah. Ni adab para sahabat.
setiap ibadah yang dilakukan pasti dia tunggu daripada Nabi supaya mereka dapat mempelajari ibadah yang sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka selepas daripada itu diriwayatkan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ditahan oleh orang-orang musyrikin Quraisy Mekah dalam satu tempoh masa yang agak lama juga. Sehingga kan pada ketika itu mereka menyebarkan berita yang palsu lah, mengatakan bahawasanya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu telah mati dibunuh. Bila Nabi, berita tersebut sampai pada Nabi, ni pun nak provok Nabi juga ni, saja orang musyrikin Quraisy Mekah. Bila sampai berita tersebut pada Nabi, Nabi marah sangat dan Nabi sedih sangat-sangat. Ni antara dalil lah. Kalau orang kata Nabi semua yang benda gaib Nabi tahu, tidak semua benda gaib Nabi tahu, melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi, beritahu pada Nabi. Kisah ada kat sini. Nabi bila dapat berita palsu, Nabi sedih dan Nabi marah sangat. Menyebabkan selepas daripada itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi panggil sahabat-sahabat untuk melaksanakan satu bai'ah. Dan bai'ah tersebut berlaku di bawah satu pokok yang dikenali sebagai pokok Ridwan. Maka bai'ah tersebut ada dua nama lah. Pertama namanya adalah Bai'atul Ridwan dan yang kedua namanya adalah Bai'ah Syajarah. Ada yang kata bukan nama dia pokok Ridwan lah. Tapi bila mana Tuhan menyebut sendiri berkenaan dengan bai'ah tersebut di dalam suratul Fath ayat ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala redha bagi semua yang berbai'ah di bawah pokok pada ketika itu. Ridwan bermakna redha. Maka bai'ah tersebut dikenali dengan nama Bai'atul Ridwan kerana Tuhan meredai semua hamba-hambanya, sahabat-sahabat Nabi yang berada di bawah pokok pada ketika itu. Bai'ah dengan Nabi. Jadi 1,400 orang sahabat pada ketika itu semua bai'ah dengan Nabi. Tapi ada seorang, namanya adalah Jad bin Qais. Dia tidak berbai'ah pada ketika itu sebab apa? Dia tergolong daripada golongan munafik. Kita dah cerita dah siapa yang munafik ni, orang-orang Yahudi lah. So Nabi nampak Jad bin Qais ni menyuruh dekat belakang-belakang tu, dia apa pun Nabi pun biarkan sajalah, tak mau panjang cerita dan sebagainya, tak mau mengelakkan daripada sahabat-sahabat bergaduh dan sebagainya, dibiarkan saja Jad bin Qais. So bila mana cerita berkenaan dengan bai'ah ni, berita berkenaan dengan bai'ah ni sampai dekat Nabi di kota Mekah Al-Mukarramah, pada ketika tu orang musyrikin Quraisy Mekah tak senang duduklah. Menyebabkan selepas daripada itu mereka pun menghantar utusan mereka yang terakhir, namanya adalah Suhail ibn Amru. Suhail. So bila Nabi nampak Suhail ni datang daripada jauh mendekati Hudaibiyah, Nabi nampak dan Nabi kata sesungguhnya urusan kita akan dipermudahkan. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Sebahagian riwayat katakan macam itulah. Sebab apa? Kalau kita tengok nama Suhail sendiri pun maksudnya memudahkan dan menyenangkan. Dia berasal daripada perkataan sahala. Tapi dalam bahasa Arab ni, kalau nak tahu lebih lanjut, kena belajar dengan Ustazah Jama'iyah lah. Ada kelas bahasa Arab kan. Saraf dia ada nama untuk kecilkan nama lah. Comelkan nama tersebut. Sahala jadi Suhail. Aisyah pun Nabi pernah panggil dengan panggilan Uwaish. Ya Uwaish. Panggilan comel lah. Macam itulah. Panggilan manja kita panggil. Ada bahasa Arab tu dia nak kecilkan satu-satu nama, nak comelkan satu-satu nama, ada kaedah dia lah. Suhail pada ketika tu bila jumpa dengan Nabi, dia kata mari kita selesaikan masalah ni dengan melaksanakan satu perjanjian, dan perjanjian ini kita namakan dengan perjanjian Hudaibiyah. Bahasa Arab kita panggil Sulhul Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah. Sad, lam, ha, lepas tu Al-Hudaibiyah. Okay. So yang menulis perjanjian Hudaibiyah ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mula-mula Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bila Suhail tengok kalimah Ar-Rahman dan kalimah Ar-Rahim, dia tak puas hati. Dia kata padam.
Sebab apa? Aku tak kenal siapa Ar-Rahman. Aku tak kenal siapa Ar-Rahim. Tukar dengan Bismikallahumma. Jadi waktu ni Ali pun padam dan ditukarkan dengan Bismikallahumma, dengan nama Tuhan kau. Maka selepas daripada tu Ali tulis lagi, perjanjian ini dipersetujui oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok kalimah Rasulullah, dia tak puas hati lagi. Dia kata, kalau aku beriman Muhammad dia sebagai seorang Rasul, pasti aku izin dia masuk ke Mekah untuk umrah. Tukar dengan Muhammad bin Abdullah. Maka pada ketika itu, Ali berat nak padam. Sebab apa? Title yang terbaik yang kita kena panggil dengan Nabi adalah dengan panggilan yang Allah sendiri panggil di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain lah, Nabi-Nabi yang lain contohnya, bila mana datang nama tersebut, Allah Ta'ala panggil dengan sama saja, tanpa kalimah Rasul. Contohnya, Ya Ibrahim, Ya Daud, Ya Isa. Nama saya Yahud pun ada dalam surah Hud. Ya Saleh. Okay? Tidak ada kalimah Rasul. Boleh tengok ayat-ayat tu nanti. Tak ada kalimah Rasul lepas daripada tu. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut nama Nabi dalam Quran, kita boleh tengok di dalam suratul Fath. Muka surat yang terakhir dalam suratul Fath. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. Dan setengah ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul. Okay? So Allah Ta'ala sendiri bila mana sebut nama Muhammad, pasti ada kalimah Rasulullah, apatah lagi kita. Tak boleh kita panggil Nabi dengan panggilan macam tu saja. Mat ke Muhammad dan sebagainya, kena panggil dengan panggilan yang terbaik, sama seperti mana Tuhan memanggil Nabi SAW di dalam Al-Quran. Jadi Ali berat nak padam. Nabi nampak Ali berat nak padam, Nabi sendiri meletakkan jari baginda di atas kalimah Rasulullah dan memadam kalimah tersebut dengan jari baginda Nabi SAW sendiri. Kemudian Nabi kata, kalaupun aku padam kalimah Rasulullah ni, aku tetap Rasul Allah. Kau tetap kena beriman juga aku sebagai seorang Rasul. Maka ditukar selepas daripada itu Muhammad bin Abdullah, termeterailah 4 isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Nabi tak boleh buat umrah waktu tu. Nabi, sahabat-sahabat tak boleh buat umrah. Dia kata macam itulah. Nak buat umrah boleh datang tahun depan. Dia kata, tahun ke-7 Hijrah. Datang tahun depan, visa kami bagi 3 hari saja. Jadi bila sahabat-sahabat dengar, tak puas hati lah. Mai jauh ni jalan kaki ni, kita tak apalah naik bas. Kadang sekarang siapa yang mewah sikit naik train dan sebagainya kan. Dah dekat dah Hudaibiyah dengan Tanah Haram, tak jauh mana. 10 minit dah masuk dah kawasan Tanah Haram, dah masuk dah kawasan Kota Mekah Al-Mukarramah. Bila dengar macam tu semua tak puas hati lah. So Nabi SAW tetap juga terima dengan terbuka hati. Tak apa, kita terima saja. Tahun depan kita datang, tapi visa dia bagi, kebenaran yang dibagi untuk di Kota Mekah adalah selama 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, genjatan senjata selama 10 tahun. Tak boleh berlaku peperangan selama 10 tahun di antara orang musyrikin Quraisy Mekah dan orang Islam. Yang ni Nabi setuju. Kita akan tengok kelebihan dia nanti selepas dari perjanjian Hudaibiyah nanti. Apakah kelebihan daripada genjatan senjata selama 10 tahun ni, kita akan tengok lepas daripada ni insya-Allah. Yang ketiga, siapa-siapa nak bergabung, nak masuk Islam, duduk dengan Nabi SAW. Sebelum tu, cerita pasal kabilah dulu. Okay. Siapa-siapa, mana-mana kabilah nak bersatu dengan Nabi SAW, boleh buat demikian. Dan mana-mana kabilah nak bersatu dengan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, boleh buat demikian juga. Tetapi kalau mana-mana kabilah tersebut diserang oleh mana-mana pihak, maka mereka boleh bantulah kabilah yang bersatu dengan mereka. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, siapa-siapa orang-orang musyrikin Quraisy Mekah larikan diri kepada Nabi SAW, nak masuk Islam tanpa keizinan wali dia, mak ayah dia, penjaga dia, dia mesti dikembalikan semula kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Dan siapa pun daripada pihak Rasulullah SAW yang melarikan diri ke pihak Quraisy, dia tidak boleh dikembalikan semula kepada Rasulullah SAW. Okey. So dekat sini pun berat sebelah juga dekat orang-orang musyrikin Quraisy Mekah.
Tapi Nabi nampak hikmahnya, Nabi biarkan saja, Nabi teruskan sajalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lepas daripada tu diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi namanya adalah Abu Jandal. Datang dalam keadaan kaki dia diikat. Nak masuk Islam, duduk dengan Nabi SAW. Datang ke Hudaibiyah pada ketika tu. Tapi apa yang berlaku? Abu Jandal ni merupakan anak kepada Suhail ibn Amru. Jadi tadi dalam perjanjian tadi kata apa? Kalau tak dapat kan, nombor 4 tadi, tak dapat izin daripada wali dia, mak ayah dia, penjaga dia, dia kena kembalikan semula. Maka pada ketika itu Suhail kata, aku terus nak tuntut janji ni. Kita dah berjanji, anak aku tak nak izinkan untuk bersama-sama dengan kamu semua. Lalu Nabi kata, kami sama sekali tidak akan melanggar perjanjian tersebut. Okey. Cuma Nabi SAW minta kepada Suhail ibn Amru untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Abu Jandal. Tetapi pada ketika tu Suhail kata, aku tak mahu. Aku tak mau janjilah bagi tahu perlindungan ke, nak bagi perlindungan pada anak aku sendiri, aku tak janjilah. Apa aku nak buat pada dia, suka hati aku. Dan diriwayatkan pada ketika itu Abu Jandal diheret daripada Hudaibiyah sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Abu Jandal minta tolong pada Nabi dan sahabat-sahabat semua. Tapi pada ketika itu Abu Jandal tak dapat nak ditolong oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana apa? Perjanjian telah termeterai dan orang Islam berpegang pada janjinya. Okey. So Nabi tetaplah, walaupun sedih tengok tu, Nabi minta Abu Jandal bersabarlah di atas ujian yang dikenakan kepada dia. Sebab tu dalam Quran suratul Baqarah Allah Taala sebut apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah Ta'ala kata, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang lagi kepada kamu ujian sama seperti mana kaum-kaum sebelum daripada kamu. So kita, kalau kita dah rasa kita bagus sangatlah dengan ibadah yang kita lakukan dan sebagainya, kalau kita dah rasa dengan ujian-ujian kecil yang kita hadapi, kadang-kadang tak reda, kadang-kadang kehilang kesabaran dan sebagainya, adakah kita boleh bezakan dengan kaum sebelum ni, zaman sahabat, zaman Nabi sendiri yang dibaling batu dan sebagainya? Kita rasa kita boleh selesa ke dengan keadaan kita ni, kita boleh masuk syurga? Sedangkan kaum-kaum sebelum ni lebih teruk ujian dia. Mereka boleh sabar hadapinya dengan sebaiknya, bersakap baik pada Tuhan. Maka mereka menjadi golongan yang terbaik sehingga sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri dah jamin untuk mereka ini masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar. Apa saja ujian yang kita dapat, kita bandingkan dengan kaum sebelum ni. Kita banding pada Nabi saja. Nabi kena baling batu, sedangkan dia ini merupakan kekasih Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apatah lagi kita yang tiap-tiap hari terjatuh dalam gelumang dosa dan sebagainya. Perlulah kita sentiasa beristighfar dan muhasabah diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi jelas di sini Nabi dan sahabat-sahabat tak boleh buat umrah. Bila kita dah niat ihram di miqat, lepas tu kita tak tawaf, kita tak sa'i, jadi kena damlah. Sahabat-sahabat pada ketika itu semua kena dam seekor kambing. Tengoklah, kalau ada unta, boleh bahagi dengan 7 lah. Setiap satu bahagian mewakili seorang. Kalau tak ada unta, satu orang, satu ekor kambing lah. Dan ada turutan-turutan dam dia lah, kalau tidak mampu dan sebagainya. So pada ketika itu, sebelum nak melaksanakan dam tersebut, Nabi arahkan sahabat-sahabat untuk cukur kepala. Jadi bila suruh cukur kepala, sahabat-sahabat semua duduk diam, tak buat apa. Sehingga kan pada ketika itu Nabi tengok, pelik ni sahabat-sahabat ni, rajuk kau dengan aku dan sebagainya. Nabi pun masuk ke dalam kemah, beritahu kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi kata, aku dah bagi tahu dah pada mereka untuk cukur kepala dan sebagainya, tapi kan dia tak buat langsung lah. Sehingga pada ketika itu Ummu Salamah kata, apa kata Rasulullah SAW, cukur dulu. Sebab apa? Sahabat-sahabat bila tengok Nabi buat, mereka akan buat.
Okey. Ni antara kaedah lah kita boleh belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tinggal, kita tinggal. Perhati dulu ibadah yang kita lakukan, doa-doa yang kita amalkan. Sebab kadang-kadang sebagian doa yang tersebar ada kelebihan dia daripada hadis yang sahih. Cumanya kita tak tahu kelebihan dia, dan sebagian doa tu kadang tersebar masyhur dan sebagainya, tetapi bukan daripada Nabi SAW dan diragukan kesahihan dia lah. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah kita mempelajari sama ada ianya sahih ataupun perlu ditinggal ataupun tidak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila dengar nasihat Ummu Salamah, ni pun kena contoh jugalah suami. Nak tak nak, sebagai seorang suami, kita ada orang yang sentiasa support kita, isteri kita. Kadang sebagian suami ego, tak mau dengar apa yang nasihat bini dia kata. Bini dia kata janganlah, tapi dia buat juga. Bila dah buat, dah terkenal, baru dia tahu bini aku dah bagi tahu dah. Bila tak ikut bini buat, bini kata, jadilah lagi kan, itulah dah bagi tahu, tak mau ikut dan sebagainya. Kadang-kadang begitulah, kita kena sentiasa meraihkan pandangan. Nak sebagai seorang ketua, dan kita ada seorang isteri yang insya-Allah sentiasa bersama dengan kita, kadang-kadang nasihat daripada mereka tersebut perlu kita titik beratkan. Kerana mudah-mudahan jawapan juga itu datang daripada Allah Azza wa Jalla di atas nasihat ikhlas mereka. Maka pada ketika itu Nabi pun keluar daripada kemah, Nabi cukur kepala. Sahabat-sahabat tengok, sahabat-sahabat pun cukur kepala. Cuma ada sebahagian daripada mereka jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang pendekkan rambut dia? Gunting sikit saja, boleh tak? Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala merahmati orang yang bercukur. Kali kedua ditanya, wahai Rasulullah, hak pendekkan rambut tak dapat apakah? Nabi kata, sesungguhnya Allah merahmati orang yang bercukur. Kali ketiga ditanya, hak pendek rambut tak dapat apakah? Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala merahmati orang yang bercukur. Kali keempat ditanya, bagaimana orang yang pendekkan rambutnya? Nabi beri jawab, Nabi kata, dan yang memendekkan rambutnya. Maknanya kata, yang terbaik, kalau siapa-siapa buat haji, ni utama buat haji lah, ataupun buat umrah, waktu kita tahallul, jangan lepaskan peluang, cukur kepala. Kelebihannya apa? 3 kali ganda lebih rahmat berbanding orang yang pendekkan rambut, gunting rambut sikit saja. Rata-rata sekarang saya tengoklah orang datang umrah, budak-budak muda dan sebagainya. Kita kalau ada anak ke cucu-cucu kita buat umrah ke, pesan pada diorang, waktu tahallul cukur kepala. Dapat apa? 3 kali rahmat Allah. Rahmat saja, apa sangat? Bukan, jangan cakap macam tu. Dengan rahmat Tuhan inilah seseorang itu masuk ke syurga. Boleh sebab dengan kita cukur kepala dengan penuh keikhlasan, berbanding ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita tak tahu kesempurnaan dia macam mana, tapi dia mungkin dengan ini kita cukur kepala, Tuhan masukkan kita ke dalam syurga Allah dengan rahmat dia. Okey. Cuma ialah keharusan, boleh ke tidak nak pendekkan rambut? Boleh, sebab sahabat tanya. Cuma jangan tinggalkan benda yang paling afdal, dan Nabi dah bersaksi dah di atas perkara tersebutlah. Okey. Nak kalau kita mana melaksanakan haji. So selepas daripada tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, barulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebahagian daripada mereka cukur kepala. Perempuan cukur kepala tak? Taklah. Perempuan gunting sikit saja dapat macam lelaki buatlah. Lelaki cukur kepala. Itu yang paling afdal. Okey. Lagi tumbuh juga insya-Allah. Dan selepas daripada tu, mereka pun cukur. Diriwayatkan, ada satu riwayat mengatakan bahawasanya Nabi ada sembelih seekor unta yang miliknya kepada Abu Jahal. Asalnya Abu Jahal memilikilah unta tersebut, tetapi pada ketika itu dapat dirampaslah lepas sebelum daripada peperangan-peperangan sebelum ni. Dan unta tersebut dia ada tanda dia. Tanda dia di mana? Di hidung unta tersebut ada satu cincin perak lah. Kenapa buat macam tu? Nabi sembelih kat situ saja nak provoke balik orang-orang musyrikin Quraisy Mekah yang kami sembelih ni dulunya milik Abu Jahal. Tapi kan Nabi dah sembelih lah, sajalah ini provoke orang-orang musyrikin Quraisy Mekah pada ketika itu. Okey. Inilah yang insya-Allah kita boleh kongsikan
Dan pada minggu hadapan insya-Allah jika ada peluang dan waktu kita akan sambung lagi sekali berkenaan dengan apa yang berlaku selepas daripada itu, sebab ada sebahagian daripada para wanita muslimah lah, sahabat-sahabat Nabi di kalangan wanita pada ketika itu, mereka minta pada Nabi untuk balik semula kepada suami mereka yang berada di kota Mekah pada ketika itulah, dan suami mereka ternyata orang-orang musyrik. So mereka minta izin pada Nabi lah. So apa yang berlaku, sama ada Nabi izin ataupun tidak, kita akan jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Sebelum tu ada soalan ke? Cuma pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Hudaibiyah ni. Kita tengok Nabi ni seorang Nabi dah. Betul? Dia seorang Rasul. Kekasih Allah. Naik sampai ke langit, jumpa Allah. Ambil solat dan sebagainya. Okay, dan Tuhan sentiasa memberikan wahyu kepadanya. Dan dia ni maksum dan sebagainya. Dan bersama dengan Nabi pada ketika itu bukan calang-calang orang. Sahabat-sahabat Nabi. Dan Tuhan menyaksikan bahawasanya mereka ini golongan yang diradai oleh Allah. Suratul Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka semua. Dan mereka redha pada Tuhannya. Bukan calang-calang pada ketika itu. Tapi kita lihat, bila tinggi macam mana pun kita, pangkat tinggi macam mana, martabat macam mana pun kita, datuk ke kita, datin ke kita, tok guru ke kita, wali ke kita, di depan Tuhan hang tetap hamba. Bila nak lakukan umrah, kalau Tuhan tak izin, tinggi macam mana pun hang, kalau Allah tak izin, tak boleh juga datang melaksanakan umrah. Ni berlaku pada Nabi. Nabi dah ni, dah sampai dekat Hudaibiyah, tapi tertahan dia untuk melaksanakan umrah. Sebab tu kita kalau buat haji dan umrah, kita kena faham. Kita dok rasa datang buat haji, datang buat umrah, kena ada harta yang banyak, duit lah dan sebagainya. Kesihatan kena cukup, boleh kita datang umrah. Ataupun haji. Sebenarnya tidak. Banyak duit macam mana pun kita, sihat macam mana pun kita, boleh berlari walaupun umur 50 tahun, 60 tahun. Kalau Tuhan tak panggil buat umrah, tak izin kita buat umrah ataupun datang buat haji, tak datang kita ke sini. Tapi sebahagian orang mula-mula kita tengok dia tak sihat, duit pun tak cukup dan sebagainya. Tapi bila Tuhan nak panggil dia, Allah Ta'ala campakkan hidayah dalam diri dia untuk datang buat haji. Dan Tuhan cukupkan kedua-dua benda tadi. Harta Allah Ta'ala bagi, kesihatan pun Allah Ta'ala bagi, sampai dia kat sinilah. Sebab tu di setiap ibadah yang kita lakukan, sentiasalah tawaduk, kata fikir bahawasanya aku buat ni bukan semua dengan kehendak aku, dengan kudrat aku dan iradat aku, tak lain dan tak bukan, semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan bila Tuhan dah takdirkan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang diradainya, maka bersyukurlah dan mintalah pada Tuhan untuk sentiasa istiqamahkan kita melakukan ibadah tersebut dan jauhkan kita daripada melakukan perkara yang tidak diradai oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ada soalan ke? Tak ada, jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. So insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan menambahkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis.